Terima kasih Tuan Speaker. Yang saya hormati pengurusi Parti Keadilan Negeri Perak, Yang Berhormat Senator Dr. Mohamed Mahathir, Kakanda saya Tuan Haji Asmuni Awi selaku pengurusi Amanah Negeri Perak, dan kita muliakan Menteri Besar Rakyat Negeri Perak Yang Berhormat Saudara Muhammad Nizam Jamaluddin, rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan dari media, pilihan time kalau wanakan, 各位同志，大家早上好。Terlebih dahulu saya ingin mewakili PADAP mengalu-alukan kedatangan semua perwakilan dari parti komponen Pakatan Harapan ke konvensyen pertama Pakatan Harapan Negeri Perak, julung-julung kali diadakan di Negeri Perak sejak Pakatan Harapan Perak ditubuhkan. Kedatangan dan komitmen saudara-saudari untuk mendukung reformasi dan menjaga pemuafakatan setiakawan pakatan adalah kunci penting untuk kita mencapai kejayaan untuk rakyat. Saudara-saudari, terlebih dahulu tidak lupa juga saya mengucapkan Deepawali Wahdatul kepada semua kawan-kawan India yang beragama Hindu, termasuk perwakilan kita pada pagi ini. Deepawali Wahdatul. Dan kita juga tidak lupa menjunjung kasih dan merafak sembah kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Sultan Perak yang baru saja meraihkan Hari Keputeraan Baginda serta pelantikan Baginda sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong Malaysia. Saudara-saudari, pagi ini merupakan satu tanggal yang cukup penting. Hari ini dalam sejarah. Bukan sahaja pekan ini merupakan konvensyen pertama kali kita adakan untuk Pakatan Harapan, tetapi negeri Perak ini selepas 60 tahun di bawah Barisan Nasional, Perak hari ini berada dalam keadaan yang daif dan cukup ketinggalan. Saya ingin bentangkan kedudukan Perak hari ini untuk pengetahuan semua perwakilan, dan supaya kedudukan ini diberitahu, dimaklumkan kepada semua rakyat negeri Perak untuk menjaga perubahan, untuk selamatkan negeri kita yang tercintai. Pertama, Perak di bawah Barisan Nasional kini telah menjadi negeri kedua paling miskin di seluruh negara. Dulu Perak, Lembah Kintab, merupakan pengeluar biji timah terbesar di dunia. Ipoh pernah menjadi bandar yang memiliki kereta Mercedes-Benz yang paling banyak di seluruh negara, sehingga pengeluar kereta Mercedes-Benz hadiahkan lambang Daimler dan Mercedes di Gunung Simpang Pulan. Dulu kita paling kaya, sekarang kita kedua paling miskin. Inilah kejayaan Barisan Nasional yang berjaya memiskinkan rakyat kita. Statistik ini bukan diperolehi daripada Institut Keadilan Amanah ataupun DAP. Yang saya katakan tadi adalah kajian menyeluruh dari Khazanah Research Institute, milik 100% Kementerian Keuangan yang diketuai oleh Najib Tun Razak. Yang kedua, Perak hari ini bukan sahaja menjadi negeri kedua paling miskin, rakyat miskin. Pendapatan per kapita negeri Perak adalah di bawah paras purata kebangsaan. Paras purata pendapatan rakyat di peringkat kebangsaan adalah 39,009 ringgit, tetapi di negeri Perak pendapatan purata setahun untuk rakyat negeri Perak hanya 25,649 ringgit. Terbukti, bukan saja kita miskin, kita jauh ketinggalan. Ketiga, Perak ini di antara 13 negeri, Perak mempunyai keluarga miskin yang paling ramai di seluruh negara.
sebanyak 122,000 isi keluarga di negeri Perak berpendapatan kurang daripada 2,300 satu bulan. Jumlah keluarga miskin adalah 12,1% di kalangan semua rakyat Malaysia. Perak adalah negeri yang mempunyai paling ramai keluarga miskin. Keempat, amat menyedihkan kita semua, kadar bunuh diri di negeri Perak adalah kedua paling tinggi di seluruh Malaysia. Bukan saja miskin, rakyat terdesak, susah pergi bunuh diri, dan negeri Perak menduduki kedudukan kedua mengikut statistik terbaru Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini secara natijah kita boleh membuat satu kesimpulan. Barisan Nasional jelas gagal untuk menjaga kebajikan rakyat, meningkatkan pendapatan serta mentadbir negeri ini dengan cekap, amanah dan bersih. Maka sebagai kesimpulan, kita boleh menyimpulkan masa berubah sudah tiba untuk negeri Perak. Masa berubah untuk kerajaan baru sudah tiba menjelang PRU ke-14 tahun depan. Setuju? Saudara-saudari yang saya kasihi semua, kita tahu betapa pentingnya kita nak selamatkan negeri kita. Apakah strategi kita? Pertama, saya suka cita nak ingatkan kepada semua, dalam Pakatan Keluarga Pakatan Harapan, tak kira kita datang dari Parti Amanah Keadilan ataupun DAP, yang penting kita adalah satu keluarga, satu pasukan, satu nada, satu suara, semua bersatu di bawah Pakatan Harapan. Ini penting. Yang kedua, jika kita turun ke medan perang, tak kira sama ada anda adalah calon amanah, DAP ataupun keadilan. Calon DAP adalah calon keadilan, calon keadilan adalah calon amanah, calon amanah adalah calon DAP, kerana kita semua calon Pakatan Harapan. Warna baju boleh lain-lain, biru, jingga, putih, tapi hatinya semua sama, kerana kita semua adalah milik keluarga Pakatan Harapan. Yang ketiga, kita tahu pepatah Melayu kata, bersatu kita kukuh, berpecah kita runtuh. Saya rasa minggu depan Pakatan Harapan akan menganjurkan Konvensyen Kebangsaan pertama pada Sabtu akan datang. Dan saya jangka di mana akan diumumkan. Pakatan Harapan akan bekerjasama dengan Parti Tun Dr. Mahathir dengan misi yang sama, iaitu untuk selamatkan Malaysia. Bukan sekadar undur Najib, tetapi untuk selamatkan Malaysia. Rakan-rakan semua kena faham, jika Najib undur, UMNO kekal lagi, acuan lama tidak akan menghasilkan produk baru. Yang penting bukan saja Najib undur, kita pada pastikan UMNO PN undur sekali. Saudara-saudari yang saya kasihi semua, maka pagi ini kita tidak boleh hanya macam Menteri Besar Negeri Perak Dato' Seri Zamri, kelebihan beliau yang istimewa adalah angkat bako, masuk sendiri, hari-hari syok sendiri. Ini adalah keistimewaan Zamri. Semalam di hari keputeraan Sultan Perak, dia ada maruah lagi, katakan negeri Perak adalah negeri yang mempunyai pengurusan kewangan terbaik di Malaysia. Ini adalah muka tembok yang tidak tahu segan sidu, tetapi sanggup
angkat makuk, masuk sendiri, syok sendiri. Pagi ini, convention ini, saya ingin buat sedikit kejutan minda, brainstorming untuk tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya kasih. Seterusnya saya akan masuk tajuk utama perbahasan saya untuk kemukakan 22 cadangan dasar baru Pakatan Harapan yang akan dikemukakan kepada peringkat pusat. Yang pertama, saya suka cerita nak cadangan dasar Pakatan Harapan, iaitu demi memastikan tidak wujudnya diktator di negara ini, jawatan yang amat berhormat Perdana Menteri akan dihadkan kepada 3 penggal sahaja. Ini cadangan saya. Mengapa 3 penggal? Penggal pertama, pemimpin kena merancang. Penggal kedua, pemimpin kena melaksana. Penggal ketiga, pemimpin kena buat review. Lepas review, masa besaran sudah sampai. Tidak ada lagi pemimpin yang boleh duduki jawatan itu selama-lamanya, macam dulu. Tapi itu lembaran sejarah. Pakatan Harapan kena bawa nafas baru, harapan baru. Kita jika nak menang, seperti video yang ditayangkan tadi, kita kena pastikan kita adalah berbeza dari Barisan Nasional, khususnya UMNO. UMNO main pekaman, kita berjuang untuk semua rakyat. UMNO rasuah, kita bersih. UMNO rasuah, kita kotor, kita bersih. UMNO samseng, kita bertamadun. Kita kena berbeza, baru rakyat tahu Harapan adalah, Pakatan Harapan adalah tidak sama dengan UMNO. Jika UMNO macam serigala, serigala kita bunuh, harimau datang, tak ada beza. Betul tak? Kita kena pastikan kita adalah acuan baru, harapan baru untuk semua. Sebab itu saya cadangkan tadi, pertama, jawatan Perdana Menteri dihadkan kepada 3 penggal. Cadangan kedua, dasar baru, Perdana Menteri dan seluruh anggota kabinet wajib mengisytiharkan harta kepada Dewan Rakyat pada setiap permulaan dan penghujung penggal. Macam ini kita akan tahu. Setuju tak? Semua menteri isytihar harta kepada Parlimen, permulaan penggal, penghujung penggal, maka ketelusan akan diangkat, transparansi akan diadakan. Pulau Pinang sudah lakukan. Kita tahu Ketua Menteri ada berapa seluar dalam pun kita boleh tahu, kerana telah diisytiharkan secara terbuka. Selangor kini membuat polisi baru, nak buat lakukan yang sama. Negeri Pakatan mendahului dalam aspek ketulusan ini. Cadangan ketiga yang akan saya cadangkan untuk membela otonomi Parlimen dan mengangkat doktrin pengasingan kuasa. Akta Perkhidmatan Parlimen tahun 1983 akan dihidupkan semula, di mana speaker tidak lagi menjadi rubber stamp. Speaker Tan Sri Pendekar boleh jadi pendekar yang betul-betul berjiwa rakyat, bukan ikut telunjuk jari daripada MO1. Parlimen akan diangkat menjadi institusi terunggul dengan mewujudkan semula Akta Perkhidmatan Parlimen. Cadangan keempat saya, pilihan raya kerajaan tempatan harusnya dilaksanakan serentak dengan pilihan raya umum. Di Jakarta, rakyat Jakarta boleh pilih Datuk Pandan. Di Bangkok, rakyat Thailand boleh pilih Datuk Pandan. Mengapa di Ipoh kita tidak boleh pilih Datuk Pandan kita sendiri? Kita boleh pilih Menteri Besar, kita boleh pilih Perdana Menteri. Sudah sampai masanya kerajaan tempatan yang dimansuhkan pada tahun 1960-an dihidupkan semula. Kembalikan hak kepada rakyat. Cadangan kelima, pelantikan hakim dan ketua hakim dilantik oleh sebuah jawatan kuasa khas yang berkecuali selepas mendapat kelulusan Parlimen. Jawatan kuasa yang melantik hakim ini
tidak perlu bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Cadangan keenam saya adalah SPRM. SPRM diberi kuasa untuk mendakwa. Bukan sekarang macam sekarang, semua kena ikut tunggu Apandi. Jika Apandi setuju, dakwa. Tak setuju, close file. Amat jelas di depan mata kita. Semua orang tahu MO1 curi duit rakyat berbilion-bilion. Betul tak? Siapa tak tahu MO1 curi duit rakyat berbilion-bilion? Tapi mereka boleh, kerana peguam negara itu dilantik, tidak bebas. Dia di bawah cengkaman MO1. Maksud MO1 boleh curi duit, peguam negara tetap ikut arahan dia. Maka close file. Dan berbagai cerita dongeng diregakan untuk memperbodohkan rakyat. Sekali lagi kata demerak dari Arab. Lagi ini berbagai cerita dongeng yang tak masuk akal, tak waras, sanggup direka untuk menipu rakyat. Sebab itu SPRM perlu diberi kuasa untuk mendakwa. Tetapi untuk memastikan SPRM tidak salah guna kuasa, ia tertakluk kepada semakan kehakiman, judicial review. Bermaksud SPRM dakwa, jika dia dakwa Dato' Sri Nizam tak semestinya betul, kita boleh buat permohonan kepada mahkamah semak semula. Maka Perdana Menteri tak ada kuasa mutlak, SPRM tu tak ada kuasa mutlak. The check and balances is there to ensure justice is upheld. Cadangan ketujuh saya, ini mungkin semua pun berminat, tarikh tetap pilihan raya akan ditetapkan genap setiap 5 tahun. Maka berakhirlah era teka-teki untuk tarikh pilihan raya. Hanya demokrasi, sistem demokrasi separuh matang ataupun separuh masak. Kita perlu macam budak-budak main teka-teki. Hari-hari pergi tanya, bila pilihan raya? Bila pilihan raya? Tahun ini? Tahun depan? Lepas raya? Sebelum raya? Lepas puasa? Sebelum puasa? Betul tak? Sudah 60 tahun, tak ada orang tahu. Cuma Perdana Menteri seorang saja yang tahu. Tetapi kita lihat negara demokrasi yang maju seperti Amerika, seperti Taiwan, seperti Jepun, semua sudah siap. Hari ini parlimen dibubarkan, pilihan tarikh pilihan raya akan tetap untuk peringkat depan sudah ditetapkan. Maka kita tak payah buat teka-teki. Parti pemerintah tidak ada lagi kuasa mutlak. Suka-suka bubah parlimen, suka-suka simpan parlimen. Tak boleh buat perkara macam ini lagi. Yang ke-8 tentang sistem pilihan raya. One man, one vote, one value. Perlembagaan akan dipindah mengikut peruntukan asal Perlembagaan Persekutuan tahun 1957, supaya perbezaan bilangan pengundi di setiap kawasan tidak boleh melebihi 15%. Cadangan ini penting. Kita lihat sekarang Pakatan Harapan Negeri Perak baru-baru ini, minggu lepas baru failkan 33 bantahan terhadap persempadanan gerrymandering by the SPR. SPR sekarang sanggup menggadaikan maruah sebagai hulu balang UMNO, membuat gerrymandering. Saya bagi contoh. Pertama, dulu sebelum perlembagaan dipindah, apabila negara kita merdeka, jumlah pengundi di satu kawasan dan kawasan lain tidak boleh beza 15%. Tapi kita lihat sekarang, Damansara, parlimennya mempunyai pengundi 152,000, cuma pilih seorang parlimen. Tony Puah kena kerja macam lembu. Tapi di Putrajaya, Tengku Adnan 17,000, satu parlimen. Sini 17,000, sini 152,000. Perbezaannya 10 kali ganda. Adakah ini adil? Adakah ini demokrasi? Bukan. Ini adalah kleptokrasi yang rompak hak rakyat untuk memilih kerajaan yang sah. Kita lihat di Perak, keadaan sama. Kawasan Taiping 86,000 pengundi,
Tetapi di kawasan Padang Rengas, kawasan UMNO, 27,000 pengundi. Sini 86,000, sini 27,000. Kawasan Dun sama juga. Kawasan Manjoy 50,812 orang pengundi. Kawasan Kota Tampan 11,000, sini 50,000. Dalam negeri yang sama. Ini jelas menunjukkan demokrasi kita telah pun diputar balik ataupun diperkosa oleh SPR. Sebab itu kita kena pindah perlembagaan, kembalikan hak kepada rakyat. One man, one vote, one value. That is what we should do. Yang berhormat, masa ada 3 minit saja lagi. Dah minta cerita ada. Tapi ada 22 rasa, baru sampai 9. Ya, sekarang perkara 9. So ada 3 minit saja lagi. Ini untuk rakan-rakan media mungkin suka cadangan saya. Kedudukan kebebasan media di negara kita amat memalukan. The freedom of press in this country is so embarrassing. Kedudukan kita menduduki 147. Lebih teruk daripada Indonesia dan Cambodia. Kerana cengkaman media oleh UMNO BN, kita akan bebaskan media supaya media merdeka bersama kita. Lesen atau permit terbitan akhbar dicadangkan, dimansuhkan. Siapa-siapa dapat surat khabar macam Indonesia, buatlah. Jika ada orang mau baca, kamu boleh terbit, tak payah tunggu lesen daripada Putrajaya. Ini untuk mempertahankan kebebasan media. Cadangan ke-10 saya adalah pengiktirafan sijil peperiksaan UEC secara menyeluruh. Cadangan 11 saya peruntukan semua aliran sekolah diagih secara adil dan sistematik mengikut bilangan pelajar aliran sekolah masing-masing. Ini telah dilakukan di Selangor dan Pulau Pinang, tetapi Putrajaya gagal. Saya bagi contoh baru-baru ini minggu lepas di Selangor. Belanjawan Selangor menetapkan 9 juta untuk sekolah agama, 9 juta untuk sekolah tamil, 7 juta untuk SJKC, 2 juta untuk Independent High School, 1 juta untuk SMJK. Ini menunjukkan kerajaan Selangor amat berjiwa rakyat, adil, saksama kepada semua rakyat Selangor. Jika Perak kita perintah, kita akan laku ikut Selangor, lakukan yang sama, menjaga masa depan anak-anak kita. Yang 12, pembentukan bangsa Malaysia tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia, di mana kedudukan Melayu dijamin. Untuk membentuk bangsa Malaysia yang bersatu, rakyat tidak akan dipecah menjadi bumi putera dan bukan bumi putera lagi. Semua warga negara akan mempunyai identiti yang sama, iaitu bangsa Malaysia. Cadangan ke-13, di mana Tol Lebuh Raya Plus akan dimansuhkan supaya rakyat menikmati tol secara percuma, tak payah lagi diseksa hari-hari selama 30 tahun. Cadangan ke-14, kadar 6% GST diturunkan kepada 3% dan menjadi zero rated dalam tempoh 5 tahun Pakatan Harapan menang di Putrajaya. GST hari-hari hisap darah kita. Sudah sama sampai masa kita ubah strategi supaya rakyat tidak dibebankan dengan cukai yang menyiksa semua rakyat ini. Cadangan ke-15, sekarang masalah pengangguran semakin serius. Maka perlu dicadangkan kita wujudkan dana bantuan pengangguran untuk pekerja-pekerja. Ini memang perjuangan MTUC yang diketuai oleh kakanda saya Abdullah Sani, iaitu ahli Parlimen Keadilan dari Kuala Langat. Golongan yang menganggur, rakyat mendapat bantuan untuk tempoh 3 bulan. Bermaksud anda jika betul sah menganggur, dana ini membayar 3 gaji 3 bulan untuk cari kerja, supaya kita mengurangkan beban kepada keluarga pekerja-pekerja yang menganggur. Ke-16, beasiswa bursary akan diwujudkan semula dan meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Penerima-penerima beasiswa, iaitu pelajar-pelajar cemerlang ini, wajib kembali ke negara kita dan berkhidmat untuk kerajaan, supaya mereka yang paling pandai
bijak, semua bekerja untuk kerajaan Pakatan Harapan. Ke-17, demi mencapai status negara maju, belanjawan Research and Development R&D perlu mencapai 3% dari KDNK. Bajet kini hanya memperuntukkan 0.02% untuk Research and Development. Kita dah jadi negara maju, tapi tak mahu buat Research and Development, tak mahu bangunkan sains dan teknologi. Macam mana nak jadi negara maju? Bajet yang ada hari ini 0.02% provide for R&D. Jika pakatan ambil alih, kita kena tetapkan ikut international benchmark, sekurang-kurang 3% daripada KDNK digunakan untuk research and development, membangunkan sains dan teknologi, membangunkan inovasi untuk semua demi masa depan kita. Cadangan ke-18, parti politik perkauman seperti UMNO, MCA, MIC dilarang wujud di negara ini. Parti politik berbilang kaum adalah antara syarat untuk penubuhan sesebuah parti politik. Model Jerman boleh diikuti. Malaysia adalah negara semua rakyat. Kita tidak boleh maju kerana ada politik perkauman UMNO. Itu adalah racun, bukan madu. Racun ini perlu dihapuskan, kerana inilah dia sikap asabiah di zaman jahiliyah. Betul? Ini Ustaz Niza sama Manudi yang ajar saya pun. Jika silap, pergi tanya Sibu, dua orang ini. Yang Muhammad sudah masuk waktu Okey, cadangan injury time. Cadangan ke-19. Ini berkenaan dengan pelantikan peguam negara. Peguam negara tidak boleh lagi dilantik oleh Perdana Menteri. Pelantikan peguam negara kena dibuat oleh sebuah jawatan kuasa berkecuali dan perlu mendapat kelulusan parlimen, supaya Apandi tidak lagi menjadi puppet ataupun kuda tunggangan, boneka kepada Perdana Menteri. Yang cadangan ke-20, untuk memperkayakan kaum Melayu, dasar terbuka tanah rizab Melayu akan dilaksanakan. Pemilik tanah rizab Melayu dengan hak dia boleh memajak tanah mereka kepada mana-mana pihak mengikut kesukaan mereka, supaya nilai hak tanah rizab Melayu dapat meningkat dan mereka menjadi kaya. Jangan kita ikut acuan UMNO, sebenarnya miskinkan semua anak-anak Melayu. Tanah rizab Melayu kononnya untuk Melayu saja, tetapi semua boleh jual kepada komunis Cina. Jangan tipu rakyat lagi. Betul tak? Kita semua tahu siapa tipu kita. Sudah 60 tahun. Mengapa kita sendiri, tuan tanah saya nak pajak kepada siapa, ikut saya. Yang penting dia bayar saya jadi kaya. Itu yang penting. Kita nak kayakan orang Melayu. Yang cadangan ke-21, Autonomy Campus University. Sekarang Vice Chancellor semua adalah dilantik oleh menteri dan mereka tidak ada kebebasan. Jika kita perintah Putrajaya, semua Vice Chancellor University akan dipilih oleh Senate, bukan dilantik lagi menjadi boneka kepada kementerian. Dan cadangan terakhir saya, last but not the least, amat penting sekali, mengambil iktibar daripada rampasan kuasa di Perak pada tahun 2009 demi mencegah dan membantras budaya katak tidak lagi boleh wujud di arena politik kita. Sukacita saya cadangkan, akta anti lompat parti perlu diluluskan serta-merta untuk membela sistem demokrasi kita. Mana-mana antara pemimpin yang berani lompat parti masuk barisan, kerusinya terus dikosongkan, pilihan raya kecil diadakan, kembalikan mandat kepada rakyat. Setuju? Tidak ada lagi kata di negeri Perak. Rakyat pilih kita perintah sampai penghujung penggal 5 tahun. Akta lompat parti India sudah lama sudah ada. Betul? India sudah lama ada. Dalam akta tersebut, jika yang berhormat itu lompat, dia masuk barisan, kerusinya terus dikosongkan. Pilihan raya kecil diadakan dalam 60 hari. Dia boleh bertanding. Jika rakyat suka dia boleh menang lagi. Tak salah. Itu terpulang kepada rakyat lah. Jika rakyat suka dia boleh bertanding. Tetapi jika rakyat tak anggap dia kata,
Itu berakhir riwayat dia. Maka saya, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, Pakatan Harapan, perjuangan kita is never smooth. Dia penuh dengan liku-liku, pancaroba, cabaran, siksaan, kesusahan. Tetapi saya dengan rendah hati saya percaya, jika di kalangan kita semua menganggap rakan-rakan perjuangan kita sebagai ahli keluarga kita, dengan semangat reformasi didukung, muafakat disanjung, insya-Allah kita akan berjaya. Sekian, terima kasih. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Nandri Wanakan, 谢谢大家。 Terima kasih Yang Berhormat Nak Komeng.